Okay. Baik, kalau ikut tajuknya macam kita jadi negatif, menyanjung dan memuji orang tanpa diketahui keadaan sebenar. Tiba-tiba je nak puji orang, ini tanda orang bukan nak kipas ni, tapi tanda orang nak pasang aircon. Kan orang selalu kata dia tu saja perangai bukan setakat kipas je, aircon siap. Muslimat, boleh ke kita buat macam tu pada orang? Tak tentu pasal kita puji-puji dia. Subhanallah, kitab mengajar. Sebab kitab ini bukan nak suruh jadi orang munafik, tapi kita kenal ciri orang munafik. Mudah-mudahan ya Rabb, bukan aku si munafik itu, dan jangan datangkan di sekelilingku orang-orang munafik. Sentiasa bila buka kitab ni kita niat macam tu. Sanjungan dan pujian terhadap seseorang adalah kerana perbuatan dan perkataannya. Kerana perbuatan dan perkataannya. Akan tetapi sanjungan dan pujian yang baik dan ikhlas terhadap sesama Muslim adalah dibolehkan dalam Islam. Mari kita garis yang ada kitab. Akan tetapi sanjungan dan pujian yang baik dan ikhlas, syaratnya baik dan ikhlas terhadap sesama Muslim adalah dibolehkan dalam Islam. So bukan tak boleh memuji, syaratnya pujian itu mesti pujian yang baik dan ikhlas. Soal baik, kita yang ada akal boleh menimbang, bagus ni dia puji orang ni. Tapi soal ikhlas, kita tak boleh nak teropong ke dalam hati orang. Faham muslimat dirahmati Allah? Sebab tu kitab ni bukan nak menilai orang lain, tapi khas nak menilai diri kita sendiri. Kita puji tadi tu ada tujuan tertentu tak? Ada makna tertentu tak? Si Polan tu Ustazah memang jenis kalau tak kena puji dia takkan datang masjid. Contoh muslimat. Si Polan tu Ustazah kalau kita tak puji dia, dia takkan senyum langsung dengan kita. Maka kita puji dia kerana ikhlas. Ikhlas ni tak ada niat lain, hanya kerana Allah suka orang yang mengeluarkan kalimah yang baik-baik, kalimah yang cantik, kalimah yang suka didengar oleh orang lain. Namun demikian, sanjungan dan pujian yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang dipuji, gariskan pula kalimah, dilarang dalam Islam. Dan tergolong amalan orang-orang munafik untuk merosak peribadi seseorang Muslim. Baik muslimat dirahmati Allah. Namun demikian, sanjungan dan pujian yang berlebihan, jangan melampau-lampau dalam memuji. Patut agama Allah ni sifatnya adalah Islam itu sederhana, tak boleh melampau-lampau. Rupanya dalam bab memuji-muji pun tak boleh melampau-lampau. Masya Allah muslimat, kerana apa? Kita memuji seseorang, seseorang itu adalah hamba Allah. Seseorang itu adalah manusia yang tidak pernah sempurna. Baik takat A, buruk takat B. Maka jangan melampau-lampau. Orang yang dipuji pun sentiasa kembalikan pujian itu kepada Allah. Kerana apa? Kalau kita dipuji sampai melampau begitu, sentiasa, mana pula kita ni sempurna? Allah yang maha sempurna. Mana pula kita betul segala? Khawatir orang yang bercakap tadi itu ada niat-niat yang lain. Muslimat dirahmati Allah, kembalikan segala pujian pada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai umat Islam menyanjung dan memuji orang yang engkar kepadanya seperti orang kafir. Orang kafir jangan berhak dipuji. Muslimat dirahmati Allah. Orang munafik jangan dipuji. Orang kafir mungkin kita boleh kenal, yang belum Islam itulah antaranya kita tak layak puji, melampau-lampau. Munafik kita tak kenal, sebab munafik ini daripada awal kita belajar kitab ini, kita tahu dia di kalangan orang Islam sendiri. Di lisannya manis kadang-kadang, tapi di baliknya kita tak tahu. Maka muslimat dirahmati Allah, khawatir kita memuji orang-orang munafik. Okay? Kemudian orang-orang yang fasik, melakukan kerosakan dalam agama. Masya Allah muslimat, kerana dengan ini boleh menambah kesombongan dan keingkaran mereka. Si kafir dipuji boleh menambah-nambah kesombongan. Tengok, tak sembahyang pun okey je. Kita tu you banyak baik lah. Oh maknanya orang tak sembahyang pun, orang tak masuk Islam pun baik. Menambah-nambah keingkarannya. Kita sebut munafik, dia bukan tahu isi hati aku ni. Baik kat luar je, dalam tak baik. Muslimat dirahmati Allah, menambah kemunafikannya. Orang yang fasik juga na'udzubillah boleh menambah kesombongan dan keingkaran bila dipuji melampau-lampau. Jadi kita kenal dah ciri yang ke-35. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
innallaha yabghadha idza mudihal fasiq. Sesungguhnya Allah marah apabila orang fasik dipuji. Muslimat dirahmati Allah, orang fasik, orang yang telah rosak agamanya, muslimat, orang yang lemah imannya, kita puji, kita angkat dia, Allah marah kita puji dia. Jadi macam mana nak kenal muslimat dirahmati Allah? Kita tengoklah, kalaulah memang selama kita berkawan dengan dia, banyak dosa yang dia lakukan daripada pahala, banyak perkara yang Allah murka, dia sanjung, dia amal pula, muslimat, yang ini orang yang tak berhak menerima pujian. Okay? Jadi kita sebutkan muslimat, tapi ada tak ajaran Nabi, maka kita caci maki dia, kan? Kita ni kan suka tambah-tambah, muslimat. Kalau Allah marah, kita puji dia, maka kita kejilah dia. Hadis ni kata Allah marah apabila orang fasik dipuji. Ustazah Zai cukup risau dalam mengaji ni, muslimat dirahmati Allah, terbalik kod habis belaka. Orang Subang ni faham ke tidak terbalik kod ni, muslimat, kan? 1 Rejab baru ni, banyaknya WhatsApp yang masuk pada hari terakhir, muslimat dirahmati Allah, sebelum kita masuk di ambang Rejab tu. Ustazah, malam ni amalan apa yang terbaik? Ustazah kata, buat sajalah apa-apa yang terbaik. Quran ke, Qiyamul Lail ke, semua buat. Bagi tahulah ustazah apa yang terbaik. Apa saja tu maksudnya, muslimat. Besok apa yang saya nak bawa ustazah, boleh ke puasa? Dia screenshot pula, ustaz lain kata macam ni, hadis ni tak ada, muslimat dirahmati Allah. Ustazah tolong dengar video ni, 6 minit setengah je, dia kata, muslimat. Tak sempat kita nak dengar pun. Jawapannya, muslimat dirahmati Allah, kalau kita puasa pun pada 1 Rejab tu, jangan niatkan Nabi suruh kita puasa pada 1 Rejab. Tapi Nabi ada bagi tahu, muslimat dirahmati Allah, pada bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 bulan, termasuklah bulan Rejab yang sedang kita berada di dalamnya sekarang ini. Dia bulan yang penuh kemuliaan. Maka gandakan amal solihat. Jangan buat benda pertumpahan darah dan sebagainya. Allah muliakan bulan ni. Jadi kalaulah hujung minggu ni contoh kita nak puasa, kan? Mama nak puasa lah hari Ahad ni. Anak pula kata, mama nak puasa apa? Mana ada Nabi puasa sunat hari Ahad? Dah minggu ni je dalam tahun 2020 ni tak ada kenduri kahwin hari Ahad. Kamu pula minggu ni dah kata tak nak balik rumah. Mama ni kalau seorang-seorang malas nak masak, makan pun tak lalu. Kan membazir je. Daripada mama tak makan, baik mama puasa. Elok pula tengah bulan Rejab ni. Faham tak muslimat? Bukan sebab jatuhnya hari Ahad ni berapa Rejab. Contoh 6-7 Rejab. Kita pun kata Nabi ada cakap berpuasa 6 Rejab ni, amalan yang baik. Nabi tak kata jangan kita pandai-pandai kata. Tapi kita buat tu kerana meraihkan Rejab, bulan mulia. Salah ke? Tak salah. Yang salah kalau dia berpuasa di 5 hari yang haram Allah suruh berpuasa. Allah kata 5 hari ni tak boleh puasa dalam setahun. Hatta nazar, hatta kita nak qada, tak boleh puasa. 1 Syawal merajuk hati anak tak balik rumah kita, mama puasa je lah. Haram, muslimat. Apa haramnya ustazah? Qada. Tak boleh. Jadi kalau bukan 5 hari ni, puasalah ibu-ibu dirahmati Allah. Memang bukan tajuk kita, tapi yang mendengar hari ni boleh menjadi duta. Clearkan minda yang kat luar sana bertanya macam-macam. Boleh ke ustazah puasa tapi kata bid'ah lah pula, muslimat. Yang tanya tu pula yang hadir majlis ilmu. Jadi kita sebutkan, muslimat, habis tu akak hari tu puasa ke tidak? Tak puasalah, confuse ni ustazah. Muslimat, dok confuse tak habis-habis lah. Okay? Baik, kita pandang lagi hadis Nabi. Ahthut turaba fi wujuhil madihin. Hamburkanlah tanah pada muka orang-orang yang memuji itu. Tiba-tiba meremang bulu roma. Kerana apa? Teringat daripada kecil-kecil dulu diberitahu musliman, antara sikap Umar Al-Khattab yang memang tegaskan sifatnya, dia tak suka orang puji-puji dia. Lalu diambilnya pasir, muslimat dirahmati Allah, dibalingkan pada muka orang yang memuji. Kita kata teruknya Umar ni zalim, brutal sungguh gitu. Rupanya hadis, muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW sebut, hamburkanlah tanah pada muka orang yang memuji itu. Hadis riwayat Muslim. Tapi orang Subang, saat kita keluar sama-sama, contoh, kak cantik kasut beli kat mana ni? Jangan duk ambil pasir depan tu baling muka ustazah pula. Payah ni orang hadir majlis ilmu ni, keliru. Lagi belajar sepatutnya bukan makin keliru. Muslimat dirahmati Allah. Kan tanyalah ustaz kat TV tu kan. Dia kata apa? Biar tahu jangan keliru.
Ini lagi tahu lagi keliru. Sebelum ni orang puji senyum, alhamdulillah. Lepas ni orang puji duk ambil pasir baling muka. Sebab tu muslimat, habis tu Ustazah sahih ke tak sahih hadis ni? Hadis riwayat Muslim. Muslimat dirahmati Allah, sebab tu Nabi suruh kita belajar daripada dalam buayan sampai ke liang lahat. Kerana apa muslimat dirahmati Allah? Belajar ni tak pernah habis. Kalau kita hanya meraihkan ilmu akidah sahaja, belajar wujud, qidam, baqa, belajar itu tak habis-habis, confirm insya-Allah keimanan kita bertambah, cantik akidah kita, mengenal Allah. Kita muslimat dirahmati Allah akan dinaikkan darjat oleh Allah bukan kerana Islamnya kita, tapi kerana kita ni beriman di sisi Allah. Makin bertambah iman dengan mendalami ilmu akidah. Tapi kita tak tahu cara. Kita tahu matlamat hujungnya kita nanti nak keluar mesti kod pintu tu. Rupanya JK kata, dak, tingkap sana kita renovate dah. Boleh juga kita keluar, kod tu saja je kami tutup dengan langsir. Tak mesti kod jalan tengah ni contoh. Asalnya kita keluar sebab matlamat kita nak keluar, muslimat dirahmati Allah. Apa yang Ustazah nak maksudkan di sini adalah muslimat dirahmati Allah, kerana apa kita kena belajar juga syariah. Jalan-jalan cara macam mana untuk kita dipilih oleh Allah menjadi manusia yang sempurna di dunia, sempurna di akhirat, penghujung destinasi akhir kita syurga. Oh, sembahyang. Macam semalam kami belajar kitab fiqh, belajar bab sunat-sunat dalam sembahyang. Rupanya ada 3 bahagian besar. Sunat sebelum sembahyang, sunat ketika sembahyang, sunat selepas sembahyang. Saya kata sunat sebelum sembahyang ni Imam Syafi'i menggariskan 3 je. Azan, kemudian iqamah, kemudian pasang sutrah penghadang di hadapan. 3 je. Habis 1 jam setengah masa. Nanti minggu depan kita datang pula, kita belajar tentang perkara yang sunat ketika sembahyang. Tu dia, tunggulah 3 pertemuan baru habis kot. Ada 21 perkara lebih kurang muslimat. Sedang sembahyang ni macam-macam perkara sunat. Nanti lepas sembahyang lagi, sunat lagi. Oh, yang kita selama ni sembahyang pahala dah, tapi nak beri yang terbaik. Muslimat dirahmati Allah, kena belajar, ilmunya ada di dalam kitab fiqh syariah. Belajar akidah, belajar syariah, muslimat dirahmati Allah. Nabi SAW datang sebagai qudwah hasanah, contoh tauladan yang baik. Dia duduk dalam banyak kitab-kitab tasawuf, melihat sirah bagaimana kehidupan Nabi SAW. Rasa malu, patutlah Nabi ni jadi penghulu syurga. Jauhnya amalan dia dengan amalan kita. Nabi perturunkan kepada sahabat radhiyallahu anhum yang terhampir dengannya Abu Bakar Siddiq. Dia tanya pada putrinya, ya Aisyah, ada lagi tak yang Rasulullah SAW amal, aku belum amal? Bila Abu Bakar sebut macam ni, sebaik wafatnya Rasulullah SAW. Jadi dia nak hidup dia ni sebiji ikut jalan yang Nabi bagi tahu pada dia. Muslimat, Nabi suruh hamburkan tanah pada muka orang yang memuji. Jadi jangan kita set dalam kepala, orang puji kita tak hamburkan tanah pada dia, tak baling pasir kat muka dia, kita tak ikut sunnah. Ada banyak kan hadis Nabi SAW yang lain, bila dipuji kembalikan kepada Allah, sebab kita tahu siapa orang yang kita depani. Orang kita depani adalah orang Melayu. Orang kata orang Melayu ni apa, muslimat dirahmati Allah? Sensitif sangat-sangat. Suka nak menjaga hati. Ustazah, kita ni asyik nak jaga hati orang je kan, hati kita ni siapa nak jaga? Oh, makcik-makcik selalu kata gitu. Muslimat, sebab kehidupan orang Melayu ni sensitivity dia sangat tinggi. Kan orang pandang, jadi Ustazah, saya rasa saya tak suka dah datang masjid tu, kenapa? AJK dia semua pandang saya semacam macam mana tu cik? Muslimat, kita orang tak kata lagi, kita yang berasa. Masya-Allah. Apatah lagi kalau kita buat perbuatan, dia puji kita. Kak cantik lah, selalu tudung pendek, hari ni labuh ngalahkan Ustazah. Contoh muslimat. Kita pun, aku ni pantang dengan orang puji-puji ni, ambil pasir baling. Agaknya orang tu buat apa kat kita? Buta pula mata dia. Contoh muslimat. Boleh tak dia buat report polis, kita akhirnya muslimat jadi susah segala. Nabi pun pesan jangan cari mudarat. Benda yang boleh mendatangkan darurat pada kita ni jangan buat. Muslimat. Jadi memang hadis ni sahih dari Nabi. Kena pada zaman itu yang orang Arab ni tidaklah macam orang Melayu, sangat sensitivity dia muslimat dirahmati Allah.
Orang yang biasa pergi umrah Mekah, Madinah, saya biasa berurusan dengan orang-orang di Arab sana, muslimat dirahmati Allah. Syok je tengok kalau suami saya nak bertegas dengan hal apa, kadang-kadang boleh sing-sing lengan ni. Hatta kadang-kadang main tepuk, bertumbuk, muslimat dirahmati Allah. Tapi ni masa nak pergi hotel, balik nak keluar daripada hotel. Pernah kami mempertahankan jemaah kami. Jemaah 4 orang sebilik, keluar sama-sama, letak kunci kat kaunter. Dia kata tak letak. Sebab masa makcik-makcik ni letak tadi duduk main WhatsApp. Makcik-makcik ni kata, "Ustaz, betul tak percaya suruh dia buka CCTV. Kami minta kunci, dia kata kunci tak ada dekat kaunter." Saya nampak tadi, memang kawan saya ni letak, Ustaz. Macam mana nak buat, dia suruh ganti 250. Suka-suka dia je sebut suruh ganti 250 rial. Ustaz pun kata, takkanlah 4 orang ni, 3 orang jadi saksi, 1 tangan letak, kamu je yang kata tidak. Pendek ceritanya bergaduh. Gaduh sampai tepuk-tepuk meja ni muslimat. Ustaz nak mempertahankan jemaah dia. Pergilah sembahyang. Balik sembahyang dia tunggu kat pintu. Dia kata, "Ya Habibi," dia peluk. Pelik dah aku ni. Ustaz kata apa, Masya Allah, kalau duduk dekat Malaysia, apa yang berlaku tadi tu mau simpan dendam sampai bila-bila ni muslimat. Tapi mereka ni punyalah kata tak ada rasa ke tadi. Tadi tu macam gurau-gurau je ke, kan? Jadi yang 4 orang makcik-makcik ni dah dapat kunci dia balik. Dia nak mengakulah salah dia tu, dia peluk Ustaz beria-ria. "Ustaz, kalau kita agaknya kat Malaysia tak macam tu." Tu saya suka kawan dengan orang Arab ni, kasar, tapi dia tak simpan dalam hati. Muslimat dirahmati Allah, kita ni berlembut jaga. Kita pelik, "Napa ya Ustazah dia dah tak nak duduk sebelah saya dalam kuliah." Kita dah mulalah bersangka-sangka, muslimat dirahmati Allah. Rupa-rupanya ada orang terasa hati dengan kita, kita tak sedar pun. Maka berhati-hati bila kita membaca hadis macam ni, kita takut, muslimat dirahmati Allah, kita nak ikut sunnah sangat. Sunnah yang lain aku susah nak buat. Tahajud tengah malam asyik tidur je, walaupun subuh dah 6.17 pagi. Pukul 6 pagi kita tak bangkit untuk tahajud. Bangkit, dah macam puas dah tidur ni 6 pagi ni. Tak apalah, azan lewat lagi ni. Padahal masa azan 5.40 pagi, muslimat dirahmati Allah, macam tu juga alasan kita. Kita nak tunggu subuh pukul berapa baru kita belajar bab tahajud ni muslimat? Nak tunggu subuh 6.30 petang ke? Ustazah lezanya cakap lembut-lembut lah sikit dengan orang tua ni. Nak bagi faham muslimat. Allah bagi sampai imam dekat rumah saya surau, dia kata, "Ustazah, saya hidup ni dah dekat 70 tahun. Saya takut Ustazah tengok jadual waktu solat ni nanti akan ada yang 6.30 pagi Ustazah," dia kata. "Selama saya hidup ni saya rasa tak pernah lagi subuh 6.30 pagi. Dunia ni dah tua agaknya ya Ustazah." Alamak ji, saya tak kaji lagi bab tu. Tapi dia dah pangkat bapak dengan saya muslimat. Saya fikir mungkin juga sepanjang hidup dia ni tak pernah lagi subuh 6.30 pagi. Kita keluar, saya habis subuh tadi pukul 7 pagi. Saya buka Waze ke TV Al-Hijrah muslimat, 17 minit. Sampai dekat sana masih gelap. Selalu kita 7.30 dah terang kan. Dunia sudah berubah muslimat, tapi kita masih lagi bertangguh tak nak ubah diri kita. Marilah kita ambil kesedaran yang Nabi SAW sebut ini. Kita duk kata nak ikut tahajud ni payah Ustazah, so saya nak tambah satu amalan sunnah, hamburkan tanah pada muka orang yang memuji itu. Jangan salah faham, Ustazah Zai tak galakkan kalau nak amal pada kawan-kawan yang sama-sama hadir majlis ilmu. Dia faham Ustazah, tiba-tiba kawan tu dah sebulan tak puji kita. Kadang-kadang ada memang orang yang jadi rajin dengan dipuji. Betul muslimat dirahmati Allah? Kita, Ustazah dia tu jenis yang kalau kita jack sikit, memanglah Ustazah, semua kerja kat masjid ni kita tak payah buat, dia seorang je. Memang jenis kena jack selalu. Pakai kipas tak jalan, pakai aircon Ustazah. Okay. Muslimat cuba suruh amalkan macam ni. Dia rajin, jadi rajin. Setahun dia hidup macam tu. Memang dah manusia ni jenis yang tunggu pujian. Lagi kembang, tak kempis-kempis. Tiba-tiba orang yang suka puji dia tu meninggal, kembali ke rahmatullah. Tapi dah setahun dia amal, asal bab basuh pinggan, mop lantai, kerja dia lah. Muslimat, tiba kawan yang suka memuji baik dengan dia tu mati, dia pasti akan menangisi sahabat ni muslimat. Tapi sebab dia dah serasi buat, setahun dah istiqamah, tak pernah tinggal. Rupa-rupanya apa yang melekat dalam jiwa dia, tanpa dipuji pun dia boleh buat. Barulah setahun dulu kalau Allah matikan dia, tak jadi pahala. Sebab tunggu dipuji baru rajin. Tapi Allah nak pilih dia syurga juga akhirnya, kawan yang memuji tu mati dulu.
Muslimat, dia kan, ya Allah, kalau aku teruskan kebaikan yang dia selalu puji aku dulu, aku pun pahala, dia pun pahala. Maka kat situlah baru datang ikhlas. Bila hati sudah ikhlas, jangan takut datangnya ajal, kerana ajal yang demikian dijemput Allah, mudah-mudahan istiqamah. Macam orang berkereta baru, bagi mudah contoh macam tu. Mula-mula keluar kereta tu, plastik pun tak buka lagi, muslimat. Seminggu pergi masjid, plastik tak buka. Bang, buka lah plastik tu. Kan orang tak tahu pula ni kereta baru. Contoh, muslimat. Lepas tu tak buka ni. Lepas tu orang yang tak pernah dia horn pun dia horn. Wah Haji, daripada kancil tukar kereta besar dah sekarang ni, alhamdulillah, kan muslimat. Kembang. Saya nak tanya, lepas 2-3 tahun, kereta dia adakah yang terbaru lagi dekat taman tu? Sudah tidak. Ada orang yang lebih baru keretanya. Agak-agak muslimat dirahmati Allah, ada tak rasa macam tadi lagi? Nak horn lah biar orang tahu aku pakai kereta baru. Tak ada dah. Orang pun kata, Haji, kereta besar ya, lama dah ni, 3 tahun dah beli, kan? Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Muslimat, dia dipuji pun dah tak ada kesan apa. Sebab dia tahu ni kereta aku. Ada tak ada, inilah yang aku pakai. Maksudnya jangan pernah berhenti, muslimat dirahmati Allah, sebab saya khawatir orang hadir majlis ilmu, kalau macam tu asal kena puji je kita berhentilah buat baik. Jangan muslimat. Saya takut ustazah buat amal tapi tak ikhlas di sisi Allah, akhirnya lebih baik selagi orang yang suka puji saya tu ada, saya takkan buat amal baik. Kan saya tunggu dia mati dulu baru saya buat amal. Dah kenapa macam tu cik? Biar mungkin hari ni kita tak boleh halang mulut orang, cik teruskan saja kebaikan. Cik cakap terus teranglah, cik ni pantang dipuji, kembang tak kempis-kempis. Tak apa cik, duduk je masjid, datang je. InsyaAllah nanti lama kelamaan muslimat kita dah tak kisah dipuji atau tidak. Sebab manusia yang ikhlas ini tidak pernah terkesan dengan pujian atau kejian. Dia tak pernah mengenal erti lelah. Apabila yang dia buat tu seiring dengan lisan dia, dia faham sampai ke hati, aku buat ni bukan lagi untuk makhluk Allah, tetapi benar-benar lillah. Faham muslimat? Patutlah ada bahasa yang menyatakan bila benar-benar lillah, sudah hilang segala lelah. Muslimat. Jadi kita sebut Masya Allah Tuhan indah. So tajuk ni ringkas, tapi mengajar kita nak memuji orang berpada-pada. Sebab kita tak tahu siapa yang dipuji. Apabila muslimat dirahmati Allah, kita pula yang dipuji, kita sebutkan apa? Tanpa sihat yang Allah beri, kita tak mampu datang ke masjid. Tanpa iman ni khususnya muslimat. Orang tanpa iman, rumah kembar dengan masjid, azan dilaungkan 5 kali sehari, takkan datang. Macam mana orang yang jauh boleh datang? Ini iman. Muslimat dirahmati Allah. Siapa yang campakkan iman ke dalam hati kita? Allah. Jangan pernah sombong. Kita datang ni kerana diri kita lah, kerana kawan yang ambil kita sampai depan rumah lah. Mudah-mudahan kawan kita tu dirahmati Allah, bertambah-tambah keimanannya. Kita yang dijemput Allah juga bertambah-tambah keimanan. Jangan pernah sombong. Baru boleh masuk tajuk 36. Muslimat. Tajuknya lebih pendek dari tadi, tetapi perbahasan dia panjang sekali. Sombong di antara sesama manusia. Saya teringat satu ketika di Radio Aikim bawa tajuk ni, muslimat, sahabat saya seorang ustaz yang sangat ilmunya hebat, mengaji meratalah. Kemudian dia share dekat Facebook saya, dia tag nama Ustazah Muzayyanah Abdullah. Sebut hal sombong ni, saya kata ya Allah, Masya Allah, saya kagum. Kerana apa? Penulisan dia tu sebiji macam yang saya cakap dalam radio tadi. Saya kata terima kasih Allah, Ustazah Zai bukan orang alim, tapi tolong bacakan apa yang ada dalam kitab ini. Subhanallah, dia kata, muslimat dirahmati Allah, saya baca satu persatu, nanti Ustazah bagi tahu apa yang membuatkan ustaz yang dengar tadi ni terkesan sangat. Sebab Ustazah Zai pun terkesan. Jadi hari ni nak kempen pada muslimat al-mu'minun, meh kita rasa sama-sama. Apa rasa itu? Sombong adalah perilaku yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain dengan anggapan kelebihan dan kehebatan tidak dapat ditandingi. Orang sombong mesti ada dalam hati dia meremehkan orang lain. Kerana bagi dia seorang je boleh buat, orang lain takkan boleh buat. Faham muslimat? Tadi kita belajar bab memuji. Sekarang kita belajar bab sombong. Orang yang mungkin pertama kali, sebenarnya hari ni tajuk kuliah apa? Muslimat dirahmati Allah, kuliah hari ni tajuk apa? Tajuk kitab 50 ciri orang munafik.
Ustazah Zai akan bacakan 2 atau 3 topik. Tak pernahlah 1, 2 atau 3 topik. Tapi hari ni sempat 2 tajuk saja. Di Radio IKIM 50 ciri ni untuk 14 slot saja. Bayangkan macam mana kita nak kecilkan lagi muslimat. Kalau ada yang datang tak puas dengar, kita sahabat kita ni muslimat dirahmati Allah, cukuplah, masya-Allah record dia tu Ustazah, terima kasih banyak-banyak. Saya sukalah dengar. Saya kata mana dengar? Kan itulah saya buka dalam YouTube. Saya kata Masya Allah besarnya pahala tersebar ilmu. Saya tak puas dengar hari tu, bila saya buka YouTube rupanya banyak dalam tu adalah ciri-ciri orang munafik. Saya kata sebab yang istiqamah kameramannya dekat Masjid Mukminun Subang. Yang lain-lain muslimat dirahmati Allah jab ada jab tak ada. Jadi inilah pahala orang yang menyebarkan. Dia tak boleh bercakap. Dia kadang-kadang tak pandai muslimat dirahmati Allah, tapi kepakaran yang dia ada ni, ini untuk agama Allah, wahai Allah. Mudah-mudahan ada orang yang terkesan bila menonton, melihat kita masa tu di alam barzakh dah. Ini pahlaku yang mana jadi sejuk barzakh aku ni, wahai Allah. Ada orang on balik yang dulu kau bersusah payah buat kerja tu. Kita mengharapkan macam ni je muslimat dalam hidup. Sebab diceritakan syurga tu bukan masuk kerana solat sangat. Tapi jangan tak solat pula lepas ni. Syurga tu bukan masuk kerana bayar zakat sangat. Tu bahaya nak cakap macam ni. Tapi ni solehah belaka boleh dah cakap. 5 rukun Islam tu wajib buat. Barulah kita tambah lagi. Sekarang belajar pula 50 ciri munafik. Tak nak jadi orang macam ni. Orang yang macam mana, asal orang lain buat kita remehkan. Kita pula siap kempen. You pergi tak program kat masjid tu? Tak. Kenapa pula tak pergi? Selalu kan yang buat benda-benda tu ni dia pula. Muslimat, kita pelik lah kadang-kadang. Sebab tu jangan pernah pelik kalau hari ni orang tak ada dengan kita. Kita pergi cari godam-godam. Tahu tak godam ibu-ibu? Godam-godam ni Quran dah kata jangan kita melakukan tajassus, mengintip-ngintip, mengintai-ngintai. Lama dah tak nampak. Hidup ke mati si Fulan ni? Dia pergi tengok Facebook dia. Lah Ustazah rupanya pergi masjid lain. Kan betul saya kata dia gaduh dengan pengerusi masjid kita. Sangka-sangka muslimat dirahmati Allah. Rupanya kawan tu dah hidup 8 tahun kat sini. Kawan yang selalu bawa dia ni dah tak datang masjid ni. Dia bertukar arah pergi masjid lain. Saya kata jangan pernah sedih kalau kita iklankan dekat tempat kita dia tak datang. Dia mencari kebaikan di tempat lain. Ucapkan Alhamdulillah. Yang kita patut innalillah, dia tak datang di tempat baik. Mana kawan godam muslimat kat kelab malam rupanya tiap malam Jumaat. Sedihlah kita sebab dia berpindah ke tempat maksiat. Kerana apa muslimat dirahmati Allah? AJK saya baru ni AJK Surau. AJK saya pula kemain lagi. AJK Surau masuk dalam grup AJK Surau muslimat. Satu kisah saya bila tengah tak sibuk saya bacalah. Kisah dia lebih kurang, ada seorang lelaki ni muslimat tengah sembahyang, handphone dia ringing. Kalau ringing tu macam-macam lah. Kalau lagu selawat tak apa juga, takut lagu tak apa-apa lagu kan. Lepas saja sembahyang ada seorang AJK masjid ni toleh, dia marah. Kenapa tadi tak off handphone segala bla bla. Dia kecil hati sangat. Balik dia cerita pula dekat isteri dia. Dia sedih kenapa orang masjid bahasa macam tu hanya kerana dia bukan sengaja, dia betul-betul terlupa. Masya Allah, akhirnya muslimat dia memilih untuk tidak memijakkan kaki ke masjid tu lagi. Senggang masa dia lepak dekat kafe. Masuk kat kafe tertumpah air. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Bos dalam kafe tu datang. Tak apa tuan, mana ada orang buat kesilapan hari-hari. Tak ada orang dewasa sengaja nak tumpahkan air. Tak apa, biar saya yang lap. Sampai dekat kasut saya dia lap. Kita tarik kaki. Muslimat dirahmati Allah menunjukkan tak apa, tak ada orang pun tak buat salah atas dunia ni. Akhirnya apa berlaku muslimat? Dia tak seronok dah duduk kat masjid. Dia seronok lepak dekat kafe tu. Buat hal lara. Saya kata ni kisah benar ke tidak? Tapi dapat pengajaran tak muslimat dirahmati Allah? Dapat pengajaran untuk membaiki akhlak kita. Ini dia tak kata daripada riwayat Imam Muslim contoh. Ini orang yang mereka cipta, jangan kita kaitkan dengan ayat Quran hadis. Soal cerita tu benar ke tidak, kalau kita ceritakan pada anak-anak kita contoh muslimat, jangan takut tambah. Tu cerita daripada mana ibu? Dalilnya mana? Jap, ini diriwayatkan oleh Ustazah Zai. Tiba-tiba Ustazah Zai ambil pengajaran daripada cerita tu. Rupanya muslimat dirahmati Allah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina akhlak.
Buktinya yang asatizah kita selalu cerita ketika Badawi kencing dalam masjid. Faham muslimat? Orang lain semua kejar dia nak marah dah. Nabi kata kalau dikejar marah dia, lagilah berciciran najis tu. Ambil air, kita jirus. Ini pun masalah juga. Pengerusi masjid hari ni nak ikut contoh Nabi SAW. Kalaulah nampak budak kencing, muslimat dirah, biarkan. Bagi dia kencing sampai puas, nanti kita jirus je air. Tengok akhlak Rasulullah. Muslimat salah juga. Sebab sekarang ni kapet tebal. Jirus air satu ni jadi apa muslimat? Nabi kisah tu pasir, bukannya kapet. Faham ke tak faham ni? Bila jirus atas pasir apa jadi? Meresap masuk ke dalam, dia takkan mengalir ke lain. Kalau kapet jadi apa muslimat dirahmati Allah? Bertebaranlah pula ke tempat lain. Jadi dia tak faham hadis tu. Masa tu bumbung masjid pun tidak ada muslimat. Duduk ini masjid, Nabi nak bina masjid Quba tu hanya pacakkan batu. Tengok kita macam mana masjid-masjid yang kita ziarah di bumi Arab kan. Masya Allah, masjid asalnya macam ni je. Masjid Nabawi yang seluas ni asalnya macam ni saja. Masya Allah, Rasulullah dulu penuh dengan mujahadah. Betul lah zaman tu macam tu. Jadi kita hari ni salah juga kalau tak apa ambil air satu baldi kita jirus je kat situ. Tak kena juga. Sebab itu ilmu ni kena tahu. Muslimat dirahmati. Barulah kita perasan ustazah. Makan dengan 3 jari memanglah kena. Nabi SAW bukan makan nasi biryani lauk kambing masa tu. Kita pun makan. Kenapa makan 3 jari tu? Sunnah ustaz. Kan? Tengok makan apa pula muslimat dirahmati Allah. Kalau mi orang hidang kat kita, agaknya bila nak habisnya? Tu pakai sudu tu ustazah, tak sunnah lah tu. Muslimat kena hati-hati. Mengaji kena pelbagai guru, mengaji kena banyak raikan guru. Jangan pandang yang ini saja, yang ini saja. Imam Syafi'i namanya disebut sampai kiamat insya-Allah sebab gurunya lebih 1000 orang. Kalau dia dengar daripada orang yang macam, contohlah kalau dia ada rasa macam tak sama dengan yang belajar dengan ustaz sebelum ni muslimat dirahmati Allah, dia memandang yang baiknya, yang buruknya dia kesampingkan. Dia nampak guru yang pernah mengajar dia, sebab manusia biasa ada buruknya, dia ketepikan. Yang penting aku pernah belajar benda baik daripada dia. Jauhnya kita dengan Imam Syafi'i. Patut orang tak sebut-sebut nama kita. Tak layak pun untuk diangkat nama kita ni, banyak sangat kekurangan. Muslimat dirahmati Allah. Biasanya sifat sombong ini disebabkan oleh ilmu. Ini yang sahabat saya tadi kata menitik air mata anang. Bila dengar bawa dalam kereta ni, buka radio Aikim, dia kata orang boleh jadi sombong kerana ilmu. Saya kata, ustaz, kenapa nangis? Dia kata, muslimat, orang yang ada ilmu ni boleh jadi sombong. Jadi orang yang hadir ke majlis ilmu, hati-hati. Kerana apa muslimat dirahmati Allah? Dulu tak ada ilmu, kita tak pandai bicara tentang itu dan ini. Setelah kita ada ilmu, kita memperlekehkan orang yang tak ada ilmu. Itu manusia sombong. Na'udzubillah. Jadi hari ini kita nak muhasabah diri. Orang yang mana? Orang yang ada ibadah. Biasanya sifat sombong ini disebabkan oleh ibadahnya yang banyak. Masya Allah muslimat, semalam kami belajar bab amalan sunat. Saya kata ibu-ibu dirahmati Allah, kalau kita duduk dalam saf solat di masjid, kita nampak seorang muslimah ni tersandar kat dinding lepas solat isyak. Boleh tak kita memperlekehkan? Dah tua-tua pun malas sembahyang ba'diyah. Kita tahu tak tadi lepas salam solat isyak fardu dia terkentut? Dia tahu tak muslimat? Contoh, kita tak tahu. Jadi dia tunggu suami dia sandar, cukup-cukup 2 rakaat suami dia muslimat dirahmati Allah, selesai dia pun keluar. Ada je yang kata, buat apa duduk sandar je? Dia mungkin dah baca astaghfirullahalazim sampai 100 kali dalam 2 rakaat orang ba'diyah. Muslimat, kerana kita ada ilmu, kita beribadah, muslimat dirahmati Allah, kita mudah memperlekehkan orang lain tanpa kita bertanya pun. Berhati-hati. 2 dia kata dia nangis, 1 ilmu, 1 ibadah. Kerana dia merasa dia orang yang punya ilmu, dia juga ada ibadah, muslimat dirahmati Allah, dia takut memperlekehkan orang. Saya paginya tadi bercakap dekat radio. Kita tak punya rasa demikian muslimat dirahmati Allah, kecuali dengan niat, ya Rab, kita berasa di dalam hati, mudah-mudahan yang mendengar diberi hidayah oleh Allah, terasa sampai ke hati. Kemudian kita dah buat urusan lain. Malamnya kita terbaca tulisan dia. Kemudian saya WhatsApp dia, makasih ustaz. Tak, sebenarnya sambil bawa kereta tadi memang mengalir air mata. Kerana ilmu kita sombong. Kerana ibadah kita boleh sombong. Muslimat, hati-hati. Sebab tu yang nak dipilih oleh Allah orang berilmu, ada jenis orangnya.
Ada orang mengaji muslimat tak pandai mana, tapi Masya Allah kita sebut nama dia walaupun selepas matinya, walaupun ilmu tak tinggi mana, tapi adabnya sangat cantik. Betul muslimat dirahmati Allah? Sebab itu ilmu tinggi belum tentu lagi mengangkat diri kita di sisi Allah. Tapi dengan mengamalkan ilmu akan menjadikan kita manusia yang semakin tunduk. Itulah akhlak yang baik. Dan apa lagi menyebabkan kita sombong? Keturunan. Hati-hati, keturunan apa kita muslimat, darjat yang macam mana, boleh menyebabkan orang itu sombong. Kecantikan yang dimiliki oleh seseorang yang mudah dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu kita kata apa? Muslimat dirahmati Allah, dah cantik nak cantik lagi, dah cantik nak cantik lagi muslimat. Sampai segala macam lah kita pakai supaya nampak cantiknya. Nak cerita rekod pula, tapi cerita je lah kan. Sebab umum. Umumnya macam mana? Suami saya baru balik daripada Mekah. Dia kata budak-budak kecoh nampak seorang muslimat pakai niqab. Budak-budak kecoh. Ustaz dengar suara tu macam era Fazira tu. Muslimat. Dia kata biarlah era Fazira ke apa ke, ditakdirkan Allah dia tertinggal botol air dekat tempat mereka ziarah Telaga Nabi ni. Jadi jemaah semudah atas bas, dia pun turun. Muslimat dirahmati Allah, turun. Kemudian dia ambil. Orang tu dah tak ramai orang, agaknya dah tak ada siapa kenal dia. Dia pun buka. Tu ustaz tanya pula, ni era ke? Tanya pula muslimat. Tu dia kata, ustaz sihat ke? Apa khabar? Belah 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 kan. Muslimat dirahmati Allah. Abang bukan nak kata apa, cantik lagi tak pakai makeup. Tu muslimat. Sabar, tarik nafas sikit. Kenapa nak cerita ni? Masya Allah. Abang nak cakap apa ni ya? Dulu pernah juga jumpa kat KLIA, jemput suaminya agaknya. Tapi masa tu memang tak lawa sungguh lah. Sebab tak pakai makeup kot, baru bangun tidur ke rambut macam mana. Bukan nak kata apa, masa tu dia tak berhijab lagi. Cuma dia kata muslimat dirahmati Allah, sungguh hati abang menyatakan, ikutlah wahai orang perempuan, berhijab elok muslimat. Berhijab elok seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Macam mana nak tengok perempuan ni lengkap sungguh menutup aurat ketika berada di Mekah dan Madinah? Betul muslimat? Mana ada orang berani nak pakai ketat-ketat? Tak ada. Pakai sungguh-sungguh. Masya Allah, kecantikan ni harus dilindungkan daripada orang lelaki yang bukan mahram dia. Jadi muslimat dirahmati Allah, sungguh rupanya tanpa ditepek ditambah apa-apa, pakai saja sempurna macam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, kamu sudah nampak cantik. Nampak cantik. Jadi muslimat dirahmati Allah yang ditop up sana sini, kita dah tak percaya dengan yang Allah cipta aku ni semuanya sempurna dah. Allah kata ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Jadi kalau kamu sengaja menambah-nambahkan lagi muslimat, itu lebih kepada nafsu. Bila orang kata lagi you pakai macam ni, lagi wow, macam tu kan muslimat. Jadi kita nak sebut apa? Lagi bila ada orang macam tu, muslimat menambahkan kesombongan. Itu yang dia jadi syok. Rupa-rupanya muslimat dirahmati Allah, kecantikan ini boleh menambahkan kesombongan. Jadi cukuplah kita muslimat dirahmati Allah bersyukur dengan apa yang Allah bagi pada kita, tapi jaga elok-elok lah. Allah marah kalau kita tak jaga muslimat. Kan? Ustazah boleh tak kalau bangun pagi tu tak payah mandi? Ikut sunnah Nabi, mandi seminggu sekali. Yang mana cik tahu ni? Dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Sungguh saya mengajar kitab tu muslimat, mandi seminggu sekali. Makcik-makcik tu, biar betul ustazah. Maksud ni mandi yang sunat hari Jumaat tu main baca saja. Tapi kalau orang Arab musim sejuk, biasa je 2-3 hari tak mandi muslimat. Kita kat sini berpeluh. Mereka kat sana lain dengan kita. So yang kita baca ni muslimat seminggu sekali tu maksud mandi yang kita boleh jadikan ibadah hari Jumaat tu, mandi, niat kita mandi sunat hari Jumaat. Masya Allah, itu seminggu sekali. Bukan kita main baca, lepas ni nak mandi seminggu sekali lah, bahaya. Baik, bersikap sombong terhadap sesama muslim atau manusia seluruhnya adalah dilarang dalam Islam kerana boleh mendatangkan kebencian dan kehinaan daripada orang lain, serta amat dibenci Allah. Orang sombong muslimat, orang lain tak suka pada dia. Mai tanya, letak tangan kita kat dada sekejap, muslimat dirahmati Allah. Kalau kita bertemu dengan orang sombong, kita suka ke kita benci pada dia? Jangan benci orangnya, benci perangainya. Kita tak suka perangai dia yang sombong tu. Kita nak benci dia tak boleh, dia jiran sebelah rumah kita muslimat. Keluar masuk kita tetap nampak muka dia. Tetap Nabi suruh senyum, macam mana tak suka senyum. Jangan putuskan silaturahim.
Kalau kita hanya benci perangainya, saat dia menyombongkan diri, kita benci pada dia, benci pada perangai sombong itu. Tapi jangan pernah putuskan silaturahim, kerana kita bercinta, berkasih sayang semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Lalu kita masuk dalam rumah berdoa untuk diri kita, ya Rab, bantu jiran aku ni ya Allah, sombong sungguh dalam hal harta dia ya Allah. Kan kau campakkan nur iman hidayah ke dalam hatinya, kerana dengan sombong itu dia takkan ke mana-mana ya Allah. Ini orang yang hanya benci perangai, bukan benci orangnya. Tetap ada doa-doa kebaikan. Boleh muslimat dirahmati Allah. Ini kita nak test hati kita di takat mana. Kata Allah, saya minta izin untuk sambung sikit kalau yang ada janji dengan suami dan sebagainya muslimat, sebab saya merasa bersalah kalau yang tadi tu saya tak cover sekejap. Lagipun asar lewat sikit kan. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah la yuhib, tidak suka, tidak kasih, tidak cinta kepada orang-orang yang sombong dan membangga diri. Cepat-cepat cari muslimat. Yang mana jauh di dasar hati kita ni yang boleh membuahkan sombong. Adakah kerana dulu tak ada ilmu, sekarang ada ilmu aku dah sombong? Adakah kerana dulu aku tak beribadah, hari ini sudah beribadah, sombong dengan saudara mara yang diajak beribadah, dia belum beribadah? Cek muslimat, bukan nak cek orang lain, cek kita. Keturunan kita, tok nenek aku dulu sombong, rupanya kita dengan keturunan yang hebat. Kecantikan yang dimiliki menjadikan kita orang sombong. Berhati-hati kerana innallaha la yuhib, Allah tak suka, makna Allah benci dengan orang yang ada sombong dan bangga diri. Ini Quran muslimat. Quran kita hari ini muslimat dirahmati Allah, sibuk baca ni, baca. Pagi tadi dekat TV saya cakap, tengah hari tadi saya mengajar di pejabat, jangan dah punch card pagi tu kita pergi minum 2 jam sembang benda yang kita tak tahu apa. Tengah hari pergi lunch muslimat, Zohor pun tidak lagi, sambung 1 jam sembang. Bos dalam agreement bayar gaji untuk 8 jam kerja. 2 jam pagi, 1 jam tengah hari, kita lebihkan masa dalam sembang hal yang tak sepatutnya, hanya tengok kat Facebook, hanya tengok kat WhatsApp muslimat. Hal apa ni? Masalahnya ustazah dah berapa kali AM dah kita tak tahu-tahu lagi PM ni siapa. Dia buat lawak muslimat. Tapi kan benda Masya Allah Tuhan. Saya kata apa ke? Akak ni dah isi borang untuk jadi Perdana Menteri ke? Taklah, tak layak kita. Habis tu yang sampai 3 jam buang masa cerita bab tu saja. Kita boleh ubah tak benda tu muslimat? Tak boleh ubah. Patut Quran selalu cerita yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar, bukan saja orang yang tak sembahyang, tapi menjaja cerita benda yang dia tak tahu pun dia sibuk bercerita. Ujian kita akhir zaman ni dahsyat muslimat. Jadi kembalilah, masa yang kita sibuk dengan benda yang kita tak tahu hujung pangkal, cubalah letakkan masa itu untuk Al-Quran. Kerana kalau kita Al-Quran baca dengan terjemahan, malam pertama orang tunggu sampai 11 malam muslimat, saya masuk Facebook saya, jom baca Al-Mulk bersama terjemahan. Confirm kita boleh kenal dalam surah Al-Mulk awal-awal kerajaan siapa yang akan kekal selama-lamanya, tidak akan bersilih ganti, tak perlu diundi oleh sesiapa, dia akan kekal selama-lamanya. So kerajaan dunia ni biasa kalau bersilih ganti muslimat, biasa kalau sekejap naik sekejap jatuh, kerana dia adalah kerajaan dunia yang tidak akan kekal. Kita faham Quran, kita bicara tentang kerajaan Allah, kita buka Al-Quran, pembawa beritanya adalah Allah sendiri, yang tukang cakapnya Allah, sebab tu disebut kalamullah. Semua kisah benar dalam ni, jalan ke syurga jelas, jalan ke neraka jelas, tapi kita tetap ambil yang belum sahih, yang belum pasti. Di mana silap kita muslimat? Patut bila ditanya kepada seorang imam bagaimana hubungan orang dulu dengan Al-Quran, apa dijawab? Sama macam hubungan orang sekarang dengan handphone. Tak terasa ke muslimat dirahmati Allah? Ustazah Zai dah terasa, tak aci terasa seorang-seorang, pindahkan kat jemaah Masjid Al-Mu'minun Subang. Okay, macam itulah kisah. Baik, bersikap sombong dan membangga diri adalah amalan orang munafik dan termasuk kufur terhadap nikmat Allah. Termasuk kufur terhadap nikmat Allah. Oleh itu Allah memberi balasan azab terhadap mereka yang bersikap sombong dalam pergaulan dengan sesama manusia. Allahu Rabb muslimat. Sebab tu kalau BFF til jannah, tolonglah jangan segan. Jangan maklum dekat ramai-ramai yang 200 orang satu grup tu.
Kita sembang naik kereta berdua, Kak. Saya ni pergi masjid mana-mana dengan akak berdua kan. Pegang tangan dia, saya minta tolong sangat, Kak. Boleh ya, Kak? Apa kau ni? Meremang bulu roma akak, pegang-pegang pula macam tu kan. Kak, saya ni tak tahu apa yang keluar kat lisan, apa yang saya tulis. Kalau akak nampak saya ni sudah start macam sombong, Kak. Dari segi bahasa saya, yalah dulu kita tak berapa cantik, sekarang kita kan dah cantik, Kak. Macam tu muslimat. Kalau nampak macam sombong sikit, tolonglah tegur saya. Jangan sampai kita dekat ke jurang neraka kerana sombongnya kita. Ini tujuan bersahabat, muslimat. Cari ada orang yang benar-benar ikhlas insya-Allah bersahabat dengan kita. Dia pegang bahu kita. Akak minta maaf lah, Kak nak tegur satu benda ni. Sila-sila, Kak. Seronok sebelum ditegur oleh malaikat maut, sebelum ditegur oleh mungkar nakir, sebelum ditegur oleh Allah ketika di mahsyar. Faham muslimat? Cari sahabat yang macam ni. Sebab itulah Kak sebenarnya nak tegur juga. Engkau sejak sekarang ni berumah besar ni dah lain dah bahasa engkau. Contoh muslimat. Sebab dulu rumah kita kecil, bahasa pun kecil. Bila berumah besar jadi besar pula bahasanya. Ini ada ciri-ciri sombong. Kawan tegur, alhamdulillah. Baik, apa lagi kata Allah? La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragui lagi bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan. Allahu ya'lam. Allah mengetahui ma yusirrun, apa yang dirahsiakan, wa ma yu'linun. Yu'linun ni apa yang diiklankan, apa yang diwar-warkan, apa yang dizahirkan, Allah tahu. Yang tersembunyi Allah tahu, yang dizahirkan pun Allah tahu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kadang orang sombong ni tak bercakap yang menyakitkan di lisan, tapi cara dia pandang orang, muslimat. Kalau tak sekufu je, anak kata ibu, boleh tak ni bakal menantu. Kita kan baru kematian Abang Boce. Masa kedengaran kematian dia, muslimat, saya mengajar di Masjid Ibnu Abbas. Elok-elok wabillahi taufik wal hidayah, seorang kakak dah kalut-kalut, dah kemas-kemas beg dia, muslimat. Ustazah, anak saudara saya meninggal baru je. Siapa, Kak? Abang Boce. Macam pernah dengar je nama tu, Kak. Memanglah ustazah, artis kita, muslimat dirahmati Allah. Macam pernah dengar je nama tu. Dia orang baik, ustazah. Mak dia sangat sayang kat dia, tak pernah menyakitkan hati mak. Dia kahwinkan adik dia, ustazah, 2 orang, barulah dia kahwin. Masa dia nak pilih calon ni, ustazah, dia bawa lah beberapa orang. Mak dia tak berapa berkenan. Senang mak tolong pilih je lah. Apa yang baik bagi mak, baiklah bagi abang. Muslimat, dia takkan buat sesuatu kalau mak dia tak restu. Bukan orang agama sangat, ikon agama, tidak. Tapi apa yang dia cerita lepas matinya baru kita tahu. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Apa yang kita nak sebutkan adalah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Tak ada pun kalimah dalam hatinya, muslimat. Sebab dulu saya ni orang-orang yang susah. Dah senang sekarang ni pun tak nampak sombongnya dia. Kita takut, muslimat dirahmati Allah, dulu masa susah kita okey. Tapi bila senang ni datang kesombongan. La yuhibbul mustakbirin. Allah tak suka orang, kan kalau mustakbirin ni asal dasar kalimah ni huruf apa? Kaf, bara. Besar. Sebenarnya yang layak dibesarkan yang kita selalu sebut Allahu Akbar. Tapi kalau kalimah mustakbirin, orang yang membesarkan dirinya. Dia pandang lekeh je. Kalau yang jadi macam tu tak payah masuk dah dalam rumah tangga aku, perasan nak jadi menantu. Jangan menghina, sebab tu orang yang didatangi peminta sedekah, Nabi ajar macam mana? Bukan wajib kita bagi dia datang minta. Tapi cukup dengan tidak mengherdik dan tidak menengking, tidak mencaci orang tu. Kalau tak nak bagi, cakap elok-elok. Dah makan ke? Saya ni tengah makan-makan ni payah nak ambil duit. Kan macam duit pun semua RM100 je, tak ada yang RM1. Asyik baik dia tak jawab, bagilah yang RM100 tu. Nampak sangat kita menghina, mencaci, muslimat. Ajak dia makan ataupun minta maaf lain kali, insya-Allah. Ini kau tak ada kerja ke nak minta orang tengah makan pun? Nabi kata qaulun ma'ruf, muslimat, kata-kata yang baik itu juga merupakan satu sedekah. So cakap kita tidak, kadang-kadang lirik mata pun tidak macam sopan je, muslimat, tapi hati. Aku je lah yang paling hebat dekat taman ni. Kalau tidak, takkanlah pukul 4 petang aku dah tercongok kat soft walaupun azan asar 4.45. Kita tiba-tiba sendiri, muslimat. Rupanya sudah duduk dalam kalangan mustakbirin. Sila baca ayat-ayat Quran
yang bila kita baca, muslimat dirahmati Allah, fahamlah kita bahawa jangan sombong ini adalah perintah daripada Allah. Saya nak terus pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Saya bila baca hadis yang bermula dengan la yadkhulul jannah, takut. Sebab maksudnya apa? Tak akan masuk syurga. Ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk syurga ahadun, seseorang yang mempunyai sifat sombong di hati walaupun hanya sebesar zarah. Sebesar zarah aja. La yadkhulul jannah. Ya Allah, takkan tak boleh masuk syurga, sembahyang aku dulu tak tinggal. Tapi di hati sebesar zarah sombong. Muslimat, kita berfikir patutlah iblis dulunya pernah solat jemaah dengan para malaikat dalam syurga. Muslimat, kata iblis, aku ni pernahlah juga duduk dalam syurga, dikeluarkan dari syurga. Manusia ni pelik sungguh, tak pernah masuk dalam syurga tapi sombongnya lebih teruk daripada aku. Boleh tak iblis cakap macam tu, muslimat? Boleh. Tapi jangan mintalah iblis tu bercakap, pengsan kita, muslimat. Kita duk kata, iblis boleh kata kat kita, aku ni pernah masuk dalam syurga, logiklah nak sombong sebab pernah merasa, muslimat. Manusia tak pernah masuk dalam syurga, belum tentu syurga, tapi kita sudah sombong mengatasi sombongnya iblis. Iblis hanya satu je, Allah kata sujud kepada Adam. Adam sebaik-baik ciptaan aku. Tapi dia engkar, aku daripada api, takkan nak sujud pada Adam yang dibuat daripada tanah liat yang hitam. Kan sombong. Satu benda sombong dia. Manusia ni kereta besar sombong, rumah besar sombong, na'udzubillah, pangkat besar sombong, bini besar sombong, macam-macam sombong. Takut kita, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Jadi mari kita berfikir tentang hadis ini. Amal apa pun kita persembahkan pada Allah, kalau Nabi sebut la yadkhulul jannah, tak masuk syurga, takutlah kita, muslimat. Kita nak kata, ya Allah, dulu tak pernah khatam Quran setahun sekali, tahun ni dah 2 kali aku khatam, ya Allah, takkanlah tak layak syurga. Hatimu sombong, tak layak. Walau sebesar zarah duduk, min kibrin, mithqala dzarratin min kibrin, daripada sombong itu. Jadi bila baca hadis ni Ustazah Zai, insya-Allah mengajak semua kita didik hati kita, datang je sombong, muslimat, sama ada dari hal cantik, dari hal kaya, dari hal keturunan, dari hal kedudukan, cepat-cepat batalkan sombong tu dengan astaghfirullah. Bukan sebab Allah yang pinjamkan ni sementara saja, ya Allah. Kalau aku tak sihat, tak boleh kerja, dapat pendapatan banyak, mana boleh tukar kereta besar macam ni, ya Allah, astaghfirullah, ampunkan aku, jangan matikan aku dengan dosa sombong ini walau sebesar zarah. Cepat-cepat rasa bersalah sungguh. Kenapa kak tiba-tiba macam nangis je ni? Adalah, biarlah rahsia. Sebenarnya kita tahu hati kita tengah sombong, walaupun lisan tidak bercakap cerita-cerita yang sombong dan tinggi diri. Boleh tak, muslimat dirahmati Allah? Quran ada, hadis ada. Kenapa kita tak nak ikut? Sebab bila Allah cakap, Allah pasti tunaikan janjinya. Bila Nabi cakap, start Nabi boleh berbicara, Nabi tak pernah berbohong. Wallahi diakui oleh seluruh sahabat-sahabatnya, tak pernah dengar Nabi ni berbohong. So bila Nabi cakap, sebesar zarah je sombong, kamu tak layak syurga, kamu nak dengar cakap siapa lagi? Ni muslimat. Ustazah Zai tolong bacakan saja. Sebab tu Ustazah Zai entah kali ke berapa baca ni di banyak tempat, makin baca makin bergetar suara takut. Yang sombong sekejap pagi tadi ni, mujur Allah tak matikan aku di tengah hari, Allah sempatkan kita bertaubat petang hari. Jangan datang lagi sombong di petang hari ni, Allah, takut malam hari tak sempat bertaubat, mati dalam sombong, tak layak syurga untuk kita. Boleh muslimat dirahmati Allah, kita ubah. Sebab yang boleh mengubah diri kita hanyalah kita dengan izin Allah. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita tak mampu tolak diri kita, ubah daripada yang tak baik kepada baik. Sebab kita bukan nak mati di kalangan orang munafik, tapi kita nak mati di kalangan mukminin, orang-orang yang diangkat darjatnya oleh Allah kerana kita beriman kepada Allah saat hidup, saat mati, saat bangkit di mahsyar, saat kita dimasukkan ke syurga, dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin.